Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 11 Mac 2021 bersama saya Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita hari ini. Semua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan ahli parlimen dari Gabungan Parti Sarawak GPS boleh menggunakan geran tahunan Projek Transformasi Luar Bandar RTP untuk melaksanakan projek jiwa murni di kawasan masing-masing. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata setiap wakil rakyat GPS telah diperuntukkan geran RTP sebanyak RM5 juta setahun untuk melaksanakan pelbagai projek pembangunan di kawasan DUN dan parlimen mereka. Menurutnya, program berpaksikan rakyat yang dilaksanakan Tentera Darat Malaysia TDM bagi projek jiwa murni amat berkesan dan memberi impak seperti membantu membaiki kediaman, tempat ibadat dan lain-lain. Memang kerajaan negeri bersedia, bahkan mereka boleh bekerja sama dengan wakil rakyat kerana kita ada peruntukan RTP dan RTP wakil rakyat boleh memberikan peruntukan dan tentera kalau free lah dia boleh membantu. Kita ada program projek membaiki rumah, jadi tentera boleh membantu kalau dia free lah. Maksud saya peruntukan tidak ada masalah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Projek Jiwa Murni di Gedong pada Rabu. Dalam pada itu, Ketua Menteri memberitahu beliau telah berbincang dengan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamros Mohamad Zain untuk memperluaskan kerjasama antara kerajaan negeri dan TDM khususnya dalam projek Jiwa Murni. Ya, saya telah berbincang dengan pihak Panglima tadi bahawa kalau mereka ada masa, mereka ada keupayaan, mungkin kita boleh mengenal pasti projek-projek yang lain yang boleh dibangun bersama di antara tentera dengan kita yang akan memberikan manfaat kepada rakyat, our target group, when they are free. If they are occupied, memanglah tak ada masa. Jadi bergantung kepada kesesuaian dan juga masa yang ada, dan kita mungkin boleh membangun di tempat-tempat yang lain. Terdahulu ketika berucap, Ketua Menteri memberitahu projek Jiwa Murni di kawasan berkenaan melibatkan seramai 4 pegawai dan 122 anggota daripada pasukan 3 skuadron Regimen Askar Jurutera Diraja dan pasukan-pasukan lain di Sarawak. Saya difahamkan projek Jiwa Murni ini telah bermula pada 15 Februari yang lepas dan dijangka siap sepenuhnya pada 30 April 2021, melibatkan 4 pegawai dan 122 anggota dari pasukan 3 skuadron Regimen Askar Jurutera Diraja dan pasukan-pasukan lain di Sarawak. Tambah beliau, ketika ini kerajaan negeri memberi tumpuan ke arah pelan ekonomi pasca pandemik COVID-19 bagi membuka peluang ekonomi dan pekerjaan kepada rakyat Sarawak. Sementara itu, Jeneral Tan Sri Zamros Mohamad Zain memberitahu salah satu program yang dirangka untuk sambutan Hari Tentera Darat tahun ini adalah projek Jiwa Murni yang melibatkan kerjasama Tentera Darat bersama kerajaan negeri untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Sejajar dengan itu, saya mengambil peluang ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi dan Kerajaan Negeri Sarawak yang telah menyalurkan peruntukan berjumlah RM1.5 juta Malaysia untuk merealisasikan hasrat murni ini. Tanpa bantuan dan kerjasama daripada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi dan Kerajaan Negeri Sarawak, sudah pasti program ini tidak akan dapat dijayakan. Harapan saya, hubungan kerjasama era ini akan berterusan demi kesejahteraan rakyat dan negeri Sarawak. Berita seterusnya, Sarawak berada pada kedudukan teratas dalam program vaksinasi untuk fasa pertama yang dihaskan kepada petugas barisan hadapan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, semasa mesyuarat bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin pada 9 Mac, beliau diberitahu program vaksinasi fasa pertama di Sarawak mengatasi negeri lain dan membuktikan sistem pemvaksinan yang berkesan di negeri ini. The first point that was highlighted to us yesterday
that Sarawak is number one in terms of the number of frontliner to be vaccinated. Ini menunjukkan jentera kita adalah berkesan untuk reaching out to the people and able to bagi their vaccination. Bercakap kepada media selepas meninjau bilik operasi PKPD Kampung Trigus di Bauk pada Rabu, beliau menambah Sarawak mensasarkan program pemvaksinan imunisasi COVID-19 dapat dicapai sepenuhnya pada penghujung Ogos depan. Ujarnya fasa kedua akan bermula pada April dan semua penduduk berusia 18 tahun ke atas termasuk warga asing yang berada di Sarawak sama ada sah atau tidak sah akan dipastikan menerima vaksin tersebut. Fasa 2 supposed to be April. 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 Depending bila vaksin tetap. Yang layak adalah 18 years and above. Orang Sarawak, orang Malaysia duduk di Sarawak dan also including foreigners. Both legal and illegal. So sama-sama siapa duduk di sini dia boleh have to be, because if it is not vaccinated then there will be a problem. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata, Ketua Menteri telah menyediakan dana untuk mendapatkan vaksin COVID-19 sebagai langkah menghadapi sebarang kemungkinan berkaitan masalah bekalan vaksin. This all depend, our plan depend on the supply of vaccine. So dalam masa yang sama, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah menyediakan dana untuk membolehkan Sarawak membeli vaksin sekiranya kita nampak ada masalah untuk pembekalan vaksin dan kita dapat bekalan vaksin dari supplier itu. So that we hope by that effort then we hope to be able to reach our target. Setakat 10 Mac 2021, sebanyak 223,923 dos pertama vaksin telah diagihkan di seluruh negara dengan Sarawak mendahului negeri-negeri lain sebanyak 28,194, disusuli Selangor dengan 24,211 dan Kuala Lumpur 20,510. Selanjutnya, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan telah mengadakan lawatan kerja ke tapak Anjung Usahawan Teluk Melano pada Rabu. Semasa lawatan itu, Datuk Amar Awang Tengah bersama rombongan telah diberikan penerangan mengenai operasi dan perkembangan terkini pembinaan Anjung Usahawan tersebut. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak berkata, projek bernilai RM3.8 juta itu dijangka akan memberikan manfaat kepada peniaga-peniaga kecil khususnya di Teluk Melano dalam merancakkan aktiviti ekonomi sesuai dengan potensi Teluk Melano sebagai pusat ekopelancongan. Tambahnya, Anjung Usahawan tersebut akan memuatkan 5 lot tapak bagi jualan barang basah, 4 lot gerai bagi produk tempatan, 8 lot gerai makanan dan minuman serta kemudahan awam. Dalam lawatan kerja berasingan, Datuk Amar Awang Tengah meninjau projek Taman Perindustrian Sematan dan Anjung Usahawan Sematan. Katanya, Taman Perindustrian Sematan yang berjumlah RM8.5 juta dengan peruntukan kerajaan negeri akan siap sepenuhnya pada 22 Disember 2021. Kita juga untuk industri-industri ini boleh menggunakan Anjung Usahawan ini untuk mereka promote produk-produk mereka. Jelas beliau, pembinaan Anjung Usahawan Sematan akan membuka peluang kepada masyarakat setempat mempromosikan produk tempatan sekaligus menarik minat pengunjung luar untuk datang ke Sematan bagi melihat keunikan kepelbagaian kaum di situ. Untuk fasa pertama ini, ianya mengandungi melibatkan kawasan seluas 13 ekar yang melibatkan beberapa industrial lot untuk kita laksanakan. Pelaksanaan projek ini, Industrial Park ini ada sedikit kelewatan, ya, kelewatan 3%. Tapi kontraktor ini mempunyai keyakinan bahawa mereka akan dapat menyiapkan projek ini
dan projek ini dijangka siap pada 22 Disember 2021 ini. Berikut pula, Perbadanan Sukan Sarawak SSC telah menjalin kerjasama dengan Rehab Konsep untuk menubuhkan pusat rehabilitasi berprestasi tinggi berpusat di Pusat Akuatik Pandalela Rinong, Petrajaya. Pusat tersebut telah dirasmikan oleh Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Snodan Lawan pada Rabu. Menurut Datuk Snodan, Sarawak bertuah kerana menjadi antara negeri yang mempunyai pusat rehabilitasi sukan berprestasi tinggi yang bertujuan membantu atlet pulih dari kecederaan dengan segera dan selamat. We are very fortunate and very lucky among a state that has this kind of sport rehab center. So I think as you can see, or you can say that we're quite proud. Okay? That this rehab center is a place or high performance rehabilitation center. Basically, is to set up in collaboration with the Sarawak Sport SIC, Sarawak Sport Corporation, under the High Performance Unit. In short, is HPU. This will allow the quick access to all the athletes through evidence-based intervention to the injuries. Bercakap dalam sidang media selepas merasmikan pusat itu, Datuk Snodan menjelaskan pusat itu telah memulakan operasinya sejak Januari 2020 dan hingga kini telah merawat seramai 109 atlet dari 23 jenis sukan. Katanya kerjasama antara SSC dan Rehab Konsep merupakan formula untuk membantu Sarawak mencapai visi dan misi muncul sebagai kuasa besar sukan di negara ini pada 2024. This partnership formed in a cornerstone that will help Sarawak achieve its vision and mission towards or to become the nation's sport powerhouse by 2024. Now, I think this is one of the ingredients that is very important that we are looking, that if we wish last time we want to become the sport powerhouse, and this is one of the very important ingredients or formula, I can say, to have a rehab center for the athlete. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.